Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halim sebagai bendahari dan juga editor video untuk kumpulan ini. Kumpulan saya terdiri daripada Darwish sebagai pengerusi kumpulan, Haziq sebagai pengarah dan Aiman sebagai timbalan pengarah. Kumpulan saya akan membentangkan tentang kepentingan menjaga kebersihan masjid, punca-punca kenapa masjid kotor dan juga cara-cara untuk membersihkan masjid. Okey, nama saya Muhammad Aiman bin Muhammad Noor. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang kebaikan atau kepentingan untuk membersihkan masjid. Okey. Masjid adalah rumah Allah yang sangat mulia dan kita sebagai hamba-Nya adalah tugas kita untuk membersihkan masjid. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya rumah-rumahku di bumi adalah masjid-masjid dan para pengunjungnya adalah orang-orang yang memakmurkannya. Kerana itu muslim yang iman sangat tidak setuju jika di kalangan manusia yang mengotorkan masjid. Menjaga keindahan, kebersihan serta memakmurkan masjid maksud ibadah yang berpahala yang akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu Taala. Allah Subhanahu Taala mengabarkan hal dalam firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian mendirikan solat, mengeluarkan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah SWT. Kerana itu semoga mereka termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Kita bukan sahaja disuruh untuk berlumba dalam kebaikan dari segi melakukan ibadah kepada Allah, melainkan menjaga kebersihan juga adalah sebahagian daripada ibadah kepada Allah. Walaupun ibadah membersihkan masjid ini nampak remeh, dianggap bukan seperti ibadah, tapi jangan lupa perhatian dan balasan dari Allah yang bagi yang melakukannya. Ganjaran yang tak terhingga sebesarnya dari Allah akan diterima. Sabda Rasulullah, barang siapa yang mengeluarkan kotoran dari masjid, maka Allah akan membangunkan rumahnya, membangunkan rumah untuknya di syurga. Sungguh balasan yang sangat pantas dan layak didapatkan. Akan tetapi jangan lupa perhatian dan balasan dari Allah bagi yang melakukannya. Ganjaran yang tak terhingga besarnya dari Allah akan diterima. Sabda Rasulullah, barang siapa yang mengeluarkan kotoran dari masjid, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di syurga. Sungguh balasan yang sangat pantas dan layak didapat. Antara punca-punca masjid menjadi kotor dan tidak terurus adalah sikap individu itu sendiri yang menjadikan masjid dan surau itu adalah tempat untuk mereka membuang air. Sebagai contoh, ketika mereka dalam perjalanan, ketika menggunakan tanah dan bilik air itu, hendaklah bersihkan bilik air yang digunakan itu dengan menyiram sedikit di lantainya. Yang kedua adalah mereka menjadikan masjid dan surau itu sebagai tempat rekreasi ataupun lawatan semata-mata. Mereka membiarkan anak-anak mereka bermain di dalam dan di luar masjid. Apalah salahnya kita yang sihat ini membersihkan sedikit di kawasan masjid, walaupun ianya bukan masjid karya kita, tetapi masjid-masjid yang ada di seluruh dunia ini adalah rumah Allah. Seringkali kita mendengar kritikan mengenai bilik mandi dan tandas di dalam masjid. Ianya dikatakan kotor dan tidak teratur. Dalam hal ini, yang menjadi kambing hitam adalah pihak pengurusan masjid, terutamanya Tok Siap. Kenapa kita nak salahkan Tok Siap, sedangkan menjadi tanggungjawab kita sebagai umat Islam untuk menjaga dan membersihkan rumah ibadat kita sendiri. Allah sangat memuji amalan kebersihan yang ditunjukkan oleh golongan Ansar, sehingga kan ia menjadi ciri-ciri utama golongan yang mengimarkan masjid dan rumah ibadat. Persoalannya sekarang, di manakah tahap dan kualiti ketika kebersihan masjid atau rumah ibadah kita ketika ini? Yang amat malang jika kebersihan masjid masih lagi dipertikaikan tandas yang menjijikkan, tanah perkuburan yang tidak terurus. Kita sebagai umat Islam patut berasa malu jika tahap kebersihan masjid kita ni jauh ketinggalan dengan rumah ibadah-ibadah yang lain yang lebih ceria dan terurus. Alright. Assalamualaikum. Saya Muhammad Darwish. Ketika ini saya ingin menyambung apa yang telah dibicarakan oleh rakan saya. Iaitu saya ingin membicarakan tentang secara membersih atau menjaga kebersihan masjid. Okey. Yang pertama, apabila kita membaca Quran atau membaca sesuatu, contoh macam majalah ke buku ke dekat masjid, perlulah kita
punya semula kepada di rak-rak yang telah kita ambil. Sebab tak elaklah kalau kita tak letak balik, nanti dia akan berselera terutama Al-Quran. Al-Quran tu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Okey, yang kedua, apabila kita masuk ke dalam tandas, siapa tak tahu, kotor kan. So apabila kita masuk ke tandas, pakailah slipper. Dan sebelum kita keluar tandas, kalau kita membuang hadas kecil atau hadas besar, flush, cuci, of course. Then sebelum kita keluar daripada tandas, basuhlah kaki, sebab takut bakteria yang melekat pada tangan ataupun kaki kita dibawa keluar dan mengontorkan sesaran masjid. Yang ketiga, apabila kita makan, contoh lepas solat Jumaat kita makan aiskrim, kita beli aiskrim kat luar, kadang-kadang kita tak tunggu orang nak datang ambil ke, ataupun kita tengah sembang-sembang dengan rakan-rakan. Tak eloklah kalau kita buang kertas-kertas atau kertas-kertas aiskrim. So buanglah di tempat yang sepatutnya, seperti tong sampah. Alright. Dan kalau macam kita ada nampak sampah, kutiplah sampah, sapu sampah macam tepat-tepat, ambil uduk, perlu jaga semua tu. Sekian, terima kasih. Alright, kesimpulannya, kita haruslah menjaga kebersihan masjid kerana masjid adalah tempat yang membersihkan akal, jiwa dan kepribadian hamba-hamba Allah daripada segi fizikal dan kerohanian. Oleh itu, jika kita menjaga kebersihan masjid, akanlah Allah menjaga rumah kita sendiri. Sekian, terima kasih daripada kami. Member! Yeah! Aziz? Bye-bye!